نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang dimuliakan ataupun yang berusaha, ahli jawatan kuasa IQ Cawangan Selangor, ustaz-ustaz, tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung balik perbincangan kita dalam kitab Nukhbatul Fikr yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan kita berhenti pada mukaddimah pada kuliah yang lepas, yang mana dalam kuliah yang lepas saya telah pun menceritakan tentang bagaimana ilmu hadis itu bermula dan kenapa ulama hadis begitu menjaga hadis Nabi SAW. Kemudian kata Ibn Hajar, fa'aqul, lepas dia tulis mukaddimah dia kata fa'aqul, maka saya mengatakan, al-khabaru imma ayyakuna lahu turuqun bila adadin muayyan aw ma'a hasrin bima fawqa ithnain aw bihima aw biwahidin. Khabar, kata Ibn Hajar, khabar ini imma ayyakuna lahu turuqun bila adadin muayyan. Khabar ini ada di antaranya yang dibawa oleh ramai orang sehingga tidak dapat ditentukan bilangan yang tertentu. Khabar, kata Ibn Hajar, kadang-kadang ia dibawa oleh ramai manusia yang mana bilangannya tidak dihadkan, tak dapat kita nak kira, tidak dihadkan bilangan tertentu. Au ma'a hasrin, ataupun kadang-kadang khabar ni ada bilangan dia, ada, kita boleh kira pembawa cerita itu bima fawqa ithnain, sama ada yang bawa cerita itu lebih daripada dua orang, au bihima, ataupun dua orang, au biwahidin, ataupun seorang. Ibn Hajar dia mula dengan cara ni dulu. Dia letak maksud, baru dia letak nama maksud itu. Dia kata khabar secara umum, sama ada ia hadis ataupun bukan hadis. Kalau yang bawa cerita tu terlalu ramai yang bawa cerita tu, maka yang pertama ini kata Ibn Hajar, fal awwalul mutawatirul mufidul lil ilmil yaqini bi syurutih. Dia kata, maka yang pertama tu, yang khabar itu sama ada ia hadis ataupun bukan hadis, kalau ramai sangat yang bawa cerita yang sama, maka ia dipanggil sebagai mutawatir. Yang mana khabar yang dibawa oleh ramai yang dipanggil mutawatir ini memberikan faedah, membawa cerita yang benar, 100% benar, dengan syarat-syaratnya. Malam ni kita nak bincang pasal mutawatir. Yang kedua dia kata, saya habiskan dulu, lepas tu saya huraikan mutawatir. Yang kedua dia kata, kalau khabar itu dibawa oleh orang yang tak berapa ramai, tetapi lebih daripada dua orang, maka yang kedua ni dipanggil masyhur. Khabar itu masyhur. Kalau dengan dua orang dia panggil aziz, kalau yang seorang saja dipanggil gharib. Tu kena ingat tu. Pertama sekali mutawatir ramai yang bawa cerita. Kalau lebih daripada 3, tak sampai tahap mutawatir, dipanggil masyhur.
Kalau 2 orang saja yang bawa cerita, nama dia aziz. Kalau seorang saja dipanggil gharib. Apa maksud gharib? Ganjil. Apa maksud aziz? 2 makna. Sama ada kuat ataupun sedikit aneh. Nanti saya urai apa maksud dia. Tapi nak pergi makna kan. Masyhur tu fahamlah kan. Orang Melayu pun guna perkataan masyhur. Baik. Hari ni kita nak bincang pasal mutawatir. Orang duk bincang mutawatir kan. Apa maksud mutawatir? Mutawatir ni kata para ulama, dia kata ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Maksud dia apa mutawatir? Hadis mutawatir ataupun khabar. Kita tak kata hadis, kita kata khabar. Kerana khabar ini lebih umum daripada hadis. Apa saja berita yang diriwayatkan oleh sekumpulan manusia yang ramai, yang mana yang ramai ini pun meriwayatkan daripada sekumpulan manusia yang ramai. Dan bila kita tengok ramai meriwayatkan daripada yang ramai, yang mana bilangan ini kita rasa mereka mustahil berpakat untuk berbohong, maka namanya mutawatir. Mutawatir ini khabar di tahap tinggi. Quran semua mutawatir. Quran semua mutawatir. Tapi hadis sebahagiannya mutawatir, sebahagian besar tidak mutawatir. Clear Saya kena slow-slow sebab ada yang bukan bidang pengajian Islam, jadi takut dia apa? Benda ni benda yang betul-betul teknikal ni. Tapi sebenarnya benda ni kita buat dalam kehidupan kita. Sebab tu saya nak tekan, saya selalu sebut. Tapi oleh kerana kita baru mula, saya nak kena jelaskan satu benda. Yang ilmu hadis ini 90% ataupun lebih sumbernya adalah akal. Ya. Minta rapat sikit. Boleh tahan tak ramai? Hari ni tak ada isu pun ramai tak? Maknanya rajin lah. Bukan sebab ada isu lah. Okey, terima kasih banyak. Sebab ada muslimat yang nak masuk kan. Jadi kita bagi ruang. Sebenarnya ilmu hadis 90% ataupun lebih sumbernya adalah akal. Bila kita tengok perbahasan mutawatir, sebenarnya tak ada hadis pun sebut tentang syarat mutawatir. Definisi mutawatir tak ada dalam hadis, tak disebut dalam Quran pun. Ulama menggunakan akal. Bahkan ulama hadis yang kemudian seperti Syekh Sharif Hatim Al-Auni, dia kata perbahasan mutawatir dengan ahad ini dimasukkan ke dalam ilmu hadis kemudian, lewat dah. Dia dimasukkan oleh seorang ulama hadis yang nama dia Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab dia Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Dialah muhaddisin yang pertama yang membicarakan tentang mutawatir. Sebelum tu baik Rama Harmuzi, Al-Hakim, Abu Nuaim Al-Asbahani, orang yang datang sebelum itu, dia tak bincang sangat pasal mutawatir. Bukan bermakna bila dia orang tak bincang, mutawatir tu tak ada. Sebab Quran tu dah mutawatir dah. Tapi kerana muhaddisin, dia punya bidang, muhaddisin ni, orang hadis ni, dia punya bidang, dia nak mengkaji kesahihan riwayat. Bila nak kaji kesahihan riwayat, hadis mutawatir ataupun khabar mutawatir tak perlu dibincang. Sebab khabar mutawatir ini, kan kita sebut tadi, al-mufid lil ilm. Dia 100% betul. Tak perlu kaji. Yang ni dipanggil yufidu ilmat daruri. Dia memberikan ilmu yang daruri. Memberikan ilmu
Maknanya orang yang dapat bila cerita khabar tu datang dengan jalan mutawatir, sama ada dia belajar ke, dia tak belajar ke, dia peringkat mana pun pengajian dia, dia tahu cerita ni betul. Dia boleh fikir. Secara darurat dia boleh fikir. Maksudnya semua orang boleh tahu. Tak payah nanti belajar pandai-pandai. Tak payah nanti belajar PhD hadis pun tahu benda ni. Saya bukan nak kata orang tak ada PhD hadis tak pandai tau. Sebab yang ada PhD hadis pun kena label bodoh juga. Boleh faham? Maksud dia, benda ni nak dipahami tak payah belajar bidang hadis tinggi-tinggi pun tak apa. Orang kampung tahu. Pergilah tanya orang kampung. Makcik, Mekah kat mana? Dia tak pernah pergi haji. Pergi tanya dia. Dia duduk kampung. Dia tak pernah belajar pun Nukhbatul Fikar ni. Makcik, Mekah kat mana? Dia kata Mekah ke Arab lah. Yang kau tanya apa siapa? Oh, dia marah. Makcik pun garang. Yang main. Bukan ustaz je garang kan? Mana makcik tahu Mekah ke Arab? Ramai orang cakap. Makcik pernah pergi? Tak pernah pergi. Tapi dia tahu benda tu betul. Orang tanya pada orang kampung, Presiden Amerika sekarang siapa? Dia kata Obama. Walaupun dia tak pernah pergi check dekat White House. Tiba-tiba nak beli tiket pergi Amerika, buat apa? Nak check betul ke tak Obama tu presiden? Tak ada, orang tak pernah buat. Sebab orang tahu berita tu datang dengan jalan mutawatir. Maksud dia ramai yang bawa cerita yang sama, sehingga kan akal kita memberikan isyarat, memberikan bukti mereka ini mustahil berpakat untuk berbohong. Sebab apa mustahil pakat untuk bohong? Sebab kawan ni bawa cerita yang sama, kawan ni bawa cerita yang sama, yang ni bawa cerita yang sama, yang ni bawa cerita yang sama, yang mana sumber mereka bukan satu. Masing-masing tak kenal sesama masing-masing. Guru mereka pun tak kenal sama-sama mereka. Ramai yang bawa cerita. Maka kata para ulama, yang ni mutawatir. Kenapa ulama hadis tak bincang? Sebab tak perlu bincang pun pada peringkat awal. Sebab benda ni dah tentu sahih dah. Tentu dah sahih. Sebab ulama yang awal dia nak bincang sebab dia nak cerita pasal kanun riwayat, undang-undang riwayat. Maka undang-undang riwayat nak tahu sahih ke tak, dia lebih kepada yang bukan mutawatir. Tapi bila masuk zaman Khatib Al-Baghdadi mula bincang. Sebenarnya kalau kita kaji, walaupun saya menghormati Syekh Sharif Hatim Al-Auni, tuan-tuan, Syekh Sharif ni antara orang yang ulama moden hari ni, tetapi mempunyai ilmu yang hebat. Saya syorkan tuan-tuan baca kitab-kitab dia dalam ulum hadis, bagus. Tapi dalam isu ni dia kata khatib lah orang yang pertama bawa masuk pemikiran ini dalam ilmu hadis. Dia kata kerana khatib ini ada pemikiran usuli, pemikiran ulama usul fiqh. Pemikiran usul fiqh ni dia kata telah menjadikan ilmu hadis itu tidak begitu pure hadis. Saya setuju dengan kata-kata dia, tapi nak kata sebelum tu ulama hadis tak kenal mutawatir, bagi saya tak betul juga. Sebab ulama kurun kedua hijrah, nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam kitab dia Ar-Risalah, dia dah bincang dah tentang khabarul khassah. Khabarul khassah maksud khabar ahad yang bukan mutawatir. Dia defend khabar ahad. Maksud dia bila dia dah mula bincang tentang khabar ahad, secara sebaliknya kita faham apa? Mutawatir dah mula untuk difahami, ataupun kita kata tak ada isu nak terima khabar mutawatir. Sebab tu Imam Syafi'i defend khabar khasah, khabar ahad. Sebab dia kata khabar ahad kena pakai selagi mana ia sahih, wajib diamalkan dalam agama. Imam Syafi'i dalam kitab Risalah dia defend. Maksud dia apa? Zaman dia orang terima khabar mutawatir tidak menjadi masalah. Tapi perbahasan mutawatir tak mutawatir ni, dia bukan sebenarnya bidang ilmu hadis semua orang boleh tahu. Tapi ulama kemudian letak kerana dia nak membezakan antara khabar mutawatir dengan khabar ahad. Khabar ahad yang tak capai syarat mutawatir. Dia syarat mutawatir ni ada berapa? Ada 4. Syarat hadis nak jadi mutawatir, khabar nak jadi mutawatir ni ada 4 syarat. Syarat yang pertama,
Dia kata mesti perawinya ramai. Perawi dia ramai. Yang kedua, bilangan yang ramai itu berada di setiap peringkat. Itu syarat kedua. Dia tak boleh kalau katalah orang riwayat daripada Nabi itu ramai, kemudian tabi'in ambil daripada sahabat pun ramai, masuk tabi'in seorang je. Lepas tu dia ramai balik. Jadi mutawatir tak? Tak jadi. Sebab dia dah jadi kurang satu sumber. Maka masih ada keraguan di situ. Dia mesti daripada awal sampai sudah ramai. Ramai. So, yang syarat pertama bilangan dia ramai. Syarat yang kedua, tak kurang bilangan ramai itu untuk setiap peringkat. Semua kena ramai, setiap peringkat. Daripada Nabi sampai kepada penulis hadis kena ramai. Yang ketiga, bilangan itu ataupun keadaan ramai itu, akal kata mereka mustahil berbohong. Sebab ada bilangan yang ramai, kadang-kadang dia tak ada apa? Sifat mustahil berbohong tak ada. Contoh macam dalam dewan ni ramai. Keluar daripada IQ semua bawa cerita yang sama. Ada tak kebarangkalian bohong? Ada mungkin dalam dewan dia orang pakat. Satgi keluar semua cakap benda ni ya. Ada kebarangkalian tu. Nampak Maka yang tu tak dipanggil mutawatir walaupun bilangan dia ramai. Maka syarat yang ketiga dia kata akal kata mereka mustahil berbohong. Kata Khatib Al-Baghdadi, dia kata tempat mereka berada dan masa mereka mengeluarkan khabar menidakkan mereka boleh berpakat untuk berbohong. Oi. Nak hukum hadis sebagai mutawatir kan? Tapi sebenarnya tak susah pun. Ini bila diteorikan jadi penin. Macam kita belajar bab niat. Niat tak susah. Bila belajar teori niat, langsung tak boleh niat. Setuju tak? Dia kata sebelum saya masuk belajar fiqh bab niat, saya boleh niat selamba je. Sekarang dah tak boleh dah. Sebab susah bila diteorikan. Padahal teori tu nak bagi mudah. Macam saya sebut tadilah kan, cerita Mekah dekat negara Arab, semua benda tu kita confirm tahu ia sahih. Walaupun tak ada orang bagi tahu kat kita, saya telah menyemak sanad orang yang mengatakan Mekah itu dekat Arab Saudi, maka sahih. Disahihkan oleh Al-Albani. Penin orang kan? Tak payah pun kan? Buang masa yang pergi cek sanad tu. Tak perlu. Sebab itu kata para ulama, macam Ibn Taymiyah sebut. Ibn Taymiyah sebut, dia kata kalau hadis tu dah mutawatir, tak perlu bincang lagi sanad dah. Tak perlu bincang perawi dah. Sebab ramai sangat yang bawa cerita tu, buang masa je pergi bincang. Macam tadi lah kan, kita nak khabar Mekah tu dekat Arab Saudi, pergi cek sanad, buang masa. Sebab orang dah tahu dah benda tu sahih. Itu syarat yang nombor 3. Syarat yang nombor 4, khabar nak jadi mutawatir, dia kata khabar itu sumbernya adalah panca indera. Sama ada dia lihat ataupun dia dengar. Orang yang bawa cerita tu, cerita yang dia bawa daripada orang lain, yang mana sumber khabar itu, orang yang bawa cerita peringkat awal, sumbernya panca indera. Maksud dia tengok benda tu berlaku ataupun dia dengar orang cakap. Macam hadis Nabi, sahabat tengok, ramai sahabat tengok Nabi buat satu benda, maka sahabat riwayat pada orang lain apa yang mereka lihat. Ataupun Nabi sebut satu benda, sahabat ramai pakat dengar, kemudian sahabat riwayat, sumbernya panca indera. Hari ni kita tengok majoriti penganut agama dalam dunia ni agama apa? Islam ke Kristian? Islam. Nombor 2 lah, kita ambil nombor 2. Kristian lah. Sungguh Islam. Kristian. Dah majoriti dunia. Islam. Tolak Syiah.
Tolak Syiah dan Syiah berbaju Sunni. Itu pun kena tolak sikit. Jangan masuk. Kira Kristian lah kan? Kristian lah. Kita kata tadi, bila khabar itu dibawa oleh ramai orang, yang mana orang yang ramai membawa cerita daripada generasi yang memang juga ramai, akal kata mustahil mereka berbohong, maka cerita itu benar. Hari ini penganut Kristian berapa bilion kan? Adakah membuktikan khabar yang dibawa oleh orang Kristian itu benar? Tak. Kerana apa yang dibawa oleh mereka itu perbahasannya perbahasan akal. Apa yang mereka fikir. Sebab itu bila kita bincang bab fiqh kan, kadang-kadang kita ada mazhab majoriti, ada yang minoriti. Dalam isu ni majoriti ulama kata hukumnya begini, sebahagian kata begini. Yang mana majoriti ni kadang-kadang satu mazhab tak pernah jumpa pun mazhab satu lagi, tak pernah jumpa. Mereka keluar ijtihad sama macam mazhab yang satu lagi yang mereka tak kenal pun sama-sama mereka. Adakah benar? Adakah confirm betul? Tak semesti. Kerana apa yang mereka keluarkan itu adalah sumber akal, apa yang mereka fikir. Yang mana benda yang difikir ni kadang-kadang boleh sama natijah dia. Siapa yang pernah buat tesis dia tahu proses nak mencari tajuk tesis. Kita nak cari tajuk kan, kita baca, oh tajuk ni bagus ni, boleh buat. Bila kita dah pilih satu tajuk, kita kena cari ada tak orang pernah tulis tajuk tu. Yang mana kadang-kadang kita tak pernah tahu pun dah ada orang tulis, kita terfikir nak tulis, cek, alamak ada pula orang tulis. Tak ada pakat pun kan, tak ada pakat pun. Maknanya perkara yang melibatkan akal, proses akal, yang ni tak termasuk dalam khabar mutawatir. Sebab itu kita kata majoriti ulama, walaupun mereka majoriti, tak semestinya betul. Kerana tu perbahasan akal, ijtihad akal. Yang kita bincang ni, ini kena faham betul-betul ni. Orang belajar ilmu hadis kena faham benda ni. Sebab dulu saya confuse. Macam mana mutawatir confirm betul, tiba-tiba majoriti yang kadang-kadang lebih daripada, maknanya ada sifat mutawatir, ramai juga yang bawa hukum ni, tiba-tiba kita kata majoriti tak semesti betul kan? Dia nampak macam ada contradiction, tapi sebenarnya tak. Kerana khabar mutawatir tadi yang kita kata confirm betul tadi, sumbernya adalah panca indera, benda yang orang nampak, orang dengar. Baru kita boleh kata bila ramai bawa cerita tu, baru kita kata confirm betul berlaku. Peristiwa tu yang mereka lihat dan mereka dengar, confirm berlaku. Kalau mereka dengar, mana ucapan tu diucapkan oleh seorang tu, sebab ramai sangat yang dengar. Tapi kalau perkara yang berkaitan dengan akal, yang ni tak. Walaupun majoriti yang menyebut benda yang sama, tidak semestinya benar. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kan Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Muhammad, kalau engkau taat kepada majoriti ahli dunia, yudilluka an sabilillah, mereka akan sesatkan kamu daripada jalan Allah. Dalam bab akal, dalam bab akidah, yang ni tak tengok majoriti. Kata Ibn Mas'ud, apa? Al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah ataupun yang kita kata kumpulan yang berdiri di atas kebenaran itu, apabila kumpulan itu berada di atas kebenaran walaupun kau seorang-seorang. Walaupun kau seorang-seorang. Sebab itu kita jangan, kadang-kadang kita ni salah faham juga. Kita mesti pegang sawat a'zam. Tengok mana majoriti. Betul lah sawat a'zam tu Nabi suruh pegang, tapi sawat a'zam tu bukan setiap zaman. Sawat a'zam tu zaman salaf. Umat zaman salaf pegang apa? Yang tu sawat a'zam. Yang mana dalam hadis lain Nabi sebut apa? Nabi sebut Islam akan asing di akhir zaman. Kalau nak pegang sawat azam, zaman Islam tengah lemah,
kita tak bersama pada kebenaran. Kita akan join apa? Majoriti yang rosak. Kan Nabi sebut la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, kan? Sentiasa ada satu taifah. Taifah ni kumpulan kecil yang sentiasa berada di atas kebenaran, yang mana orang yang mensia-siakan, mengecewakan mereka tidak akan memberi mudarat kepada mereka sehingga datang kepada mereka ketetapan Allah ataupun perintah Allah. Maksud dia, tak semestinya majoriti itu berada di atas kebenaran. Okey, tapi khabar ini, bila kita kata khabar ini dia bercerita tentang peristiwa. Dia bercerita tentang perkataan yang diucapkan. Macam ni, saya nak bagi faham. Saya ucap satu benda, maka yang dengar ramai. Yang mana tuan-tuan ni ada yang tak kenal sama sendiri, ada yang baru jumpa di sini pun. Semua pakat riwayat pada anak murid yang ramai. Semua pakat riwayat. Maka orang yang hujung sekali nanti yang tak pernah jumpa saya, dia kata dengan banyaknya riwayat yang orang yang meriwayatkan perkataan saya, maka mereka mengatakan khabar orang yang bawa cerita daripada saya, yang saya mengucapkan sesuatu perkataan benar, peristiwa atau perkataan tu saya ucap, khabar itu benar. Tetapi bila orang kata khabar itu benar, bukan bermakna perkataan saya itu betul 100% dari sudut penilaian ilmiahnya. Saya betul mengucapkan perkataan itu, tapi bila khabar itu mutawatir, dia menunjukkan peristiwa itu berlaku, benar-benar berlaku. Perkataan tu benar-benar saya ucapkan. Tapi adakah perkataan yang saya ucapkan tu benar dari sudut agamanya? Belum tentu. Yang tu perlu kepada penilaian kedua. Yang ni kita nak tengok, boleh ke tidak khabar tu disandarkan pada saya? Maksudnya saya ucap perkataan tu, boleh ke kita sandarkan pada Rozaimi? Kita kata Rozaimi ucap perkataan tu. Bila mutawatir, ya memang Rozaimi ucap, sebab ramai yang bawa cerita yang sama. Tapi betul ke tak perkataan Rozaimi? Kena nilai. Ambil kata-kata dia, pergi banding dengan Quran Sunnah. Okey? Boleh? Boleh faham, eh? Oh, penat kan ni? Sebab saya takut tuan-tuan tak boleh nak catch up, tapi saya nampak tuan-tuan okey. Alhamdulillah. Tak tidur kan? Kalau tak faham, tak tidur kan? Kira faham tu yang tidur tu. Bismillah. Baik, kita pergi perbahasan yang seterusnya, jenis-jenis mutawatir. Kita masuk kepada hadis mutawatir ataupun khabar mutawatir. Hadis mutawatir terbahagi kepada beberapa jenis. Melihat kepada cara mengetahui sesuatu khabar itu mutawatir ataupun tidak, hadis mutawatir terbahagi kepada dua, yang kita panggil sebagai mutawatir daruri dengan mutawatir nazari. Ada mutawatir yang kita panggil daruri, ada mutawatir yang kita panggil nazari. Ada Nazri kat sini, dia kata nama saya disebut. Okey, tak ada dalam buku. Memang tak ada. Yang ni baru punya. Melihat kepada cara kita nak tahu mutawatir ataupun tidak suatu khabar, dia ada dua jenis. Pertama, mutawatir daruri. Maksud dia, semua orang boleh tahu khabar tu mutawatir. Macam tadilah cerita pasal Mekah tadi. Mekah dekat Arab Saudi, yang ni tak payah nak kaji. Makcik toreh getah kat kampung pun tahu. Ni maksud daruri, semua orang tahu. Ada mutawatir yang kita kata nazari. Maksud dia mutawatir yang dipastikan ataupun yang dikatakan ia mutawatir selepas disemak oleh para ulama hadis. Contoh macam orang kata hadis tentang Dajjal mutawatir.
Hadis yang mana Dajjal akan keluar di akhir zaman nanti mutawatir. Yang ni makcik kat kampung tak tahu. Mana orang tahu mutawatir? Orang yang kaji. Itu panggil nazari. Nazar ni maksud melihat. Dia kena lihat, dia kena semak, dia kena kaji. Berapa sanad yang ada pasal Dajjal, baru dia buat keputusan. Oh, hadisnya mutawatir. Dia kena kaji tentang hadis melihat Allah di hari kiamat. Yang mana nanti kita ahli sunnah, kita percaya kita akan tengok Tuhan di hari kiamat. Dalam syurga kan? Kita akan tengok Allah. Hadisnya mutawatir. Mana orang tahu mutawatir? Ulama yang kaji. Dia buat keputusan, dia lihat semak sanad. Yang ni kita panggil mutawatir nazari. Hadis tentang azab kubur, walaupun Nastora Jabat kata tak ada. Sebab mungkin dia tak kaji sanad-sanad tu. Ulama yang kaji dia kata mutawatir secara nazari. Maksudnya dengan penelitian, banyak sangat riwayat yang ada dalam kitab, banyak sangat riwayat, maka ulama kata mutawatir nazari. Tu bahagian pertama. Hadis mutawatir boleh juga dibahagikan dengan melihat kepada teks dia. Tuan-tuan, saya sebut ni, kadang-kadang student saya pun sendiri confused. Kadang-kadang dia tanya saya, Ustaz, apa beza hadis ahad dengan hadis sahih? Hadis ahad, bukan baca buku hari Ahad. Hadis ahad. Apa beza? Saya kata awak tak faham. Soalan tu salah. Kita soal menunjukkan, soalan kita menunjukkan keilmuan kita. Sebab tu orang takut nak tanya. Kan? Pasal apa? Dia kata, satgi aku tanya kena gelak dengan orang. Soalan tu salah. Kan kita kata hadis tu ada mutawatir, ada ahad. Nanti kita akan bincang hadis sahih dengan hadis dhaif. Kan? Apa beza? Bila dia tanya, apa beza hadis ahad dengan hadis sahih? Apa beza hadis mutawatir dengan hadis sahih? Yang ni mutawatir, yang ni sahih. Saya tak faham. Dia tak faham. Dia tak faham cara bahagi. Hadis ni kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian melihat kepada cara kita nak bagi. Cara kita nak bahagi hadis menyebabkan hadis itu terbahagi, terpecah kepada beberapa bahagian. Contoh, dalam dewan ni, kalau kita nak pecahkan hadirin yang ada dalam dewan ni mengikut jantina, boleh bahagi pada dua, perempuan dan lelaki. Mengikut umur boleh bahagi tiga, veteran, warga emas lah, kan? Sederhana, warga pertengahan, dan muda lah, belia. Nampak Tapi pelajaran yang sama juga. Melihat kepada bangsa boleh bahagi kepada beberapa juga. Ada yang Melayunya, ada yang mamaknya, ada yang Jawa, tapi hadirin yang sama. Macam mana cara kita nak bahagi itu kita tentukan. Maka tadi saya kata mutawatir, bila kita melihat kepada cara kita nak tentukan mutawatir itu bagaimana, dua bahagian, daruri, nazari. Mutawatir melihat kepada teks dia, matan dia. Hadis ni ada dua, satu sanad, satu matan. Sanad tu jalan nak sampai kepada matan. Matan tu teks, maksudnya apa yang disandarkan kepada Nabi. Jadi melihat kepada teks, mutawatir boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang masyhur dua, sebagian ulama kata tiga. Pertama sekali dia kata mutawatir lafzi. Lafaz dia mutawatir. Nabi sebut satu perkataan, ramai orang riwayat, terlalu ramai, maka
dan lafaz ni sama. Maka ulama kata hadis ni mutawatir, mutawatiran lafziyan. Hadis ni mutawatir secara lafaz. Semua orang yang riwayat daripada Nabi semua sebut perkataan yang sama. Apa dia? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, maka persiapkan tempatnya di neraka. Perkataan dia sama. Lafzi, semua sama. Yang mana sahabat yang riwayat 70 lebih orang. Ibn Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at, dia keluarkan lebih daripada tu 90 orang sahabat. Tapi tak semua riwayatnya sahih. Tak jadi masalah, tak sahih pun tak apa, kerana ini mutawatir. Mutawatir tak perlu lihat kepada perawi sangat bila dah sampai tahap mutawatir. Yang kedua, mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi, lafaz tak sama tapi membawa kepada makna yang sama. Macam hadis tentang azab kubur. Ada hadis sebut macam ni, ada hadis lain sebut macam ni, tapi dua-dua cerita pasal azab kubur. Hadis tentang Dajjal mutawatir maknawi. Riwayat Abu Daud lain, riwayat Nasa'i lain, riwayat Ahmad lain. So dia berbeza, tapi semua cerita bahawa Dajjal akan muncul di akhir zaman. Yang mana Dajjal ni manusia lah, bukan kamera. Ada orang dia pergi tafsir, punyalah panjang novel dia tulis. Ni kadang-kadang orang yang tanya soalan kat saya nak baca soalan mau malah panjang gila. Lepas tu tanya, sahih ke ni? Kadang-kadang nak baca soalan pun tak sempat. Belum lagi nak pergi semak kan. Soalan tu pun tak sempat nak baca. Minta maaf banyak-banyak. Yang tanya tu baguslah, dia dah ada kesedaran tu. Tapi kadang saya tak sempat. Soalan masuk dalam inbox sehari beratus masuk. Kesian kat dia orang. Sampai ada tanya balik, bila ustaz nak jawab soalan saya? Kan? Kadang-kadang saya jawab, kata, waktunya akan tiba. Kita kena ramai orang belajar hadis. Tuan-tuan, kalau ada anak yang bijak-bijak, suruh belajar hadis. Penat tuan-tuan. Penat belajar hadis. Terlalu kurang di negara kita ni. Jadi orang yang nak bercakap pasal hadis ni tak ramai lah. Mungkin ada yang belajar tapi dia tak expose, dia tak nak ke depan. Mungkin dia rasa tak berani ke apa. Tapi kena sepatutnya. Kalau semua pakat diam, siapa yang nak tahu pasal kebenaran? Hari ni orang duk angkat satu tokoh, yang mana tokoh itu kontroversi. Tokoh tu kontroversi. Dekat Jordan memang tak dipakai pun tokoh tu sekarang ni. Orang tak rujuk kat dia dah. Majoriti duk kata, saya guru-guru saya dekat University of Jordan, guru-guru saya dekat Universiti Muqtah masa saya belajar dulu, kebanyakannya memang tak benar kan saya pergi belajar dengan dia. Pandangan-pandangan dia pelik bila mana dia mengatakan Muawiyah sebagai munafik. Dia kata Muawiyah mengasaskan mazhab membenci Ahlul Bait. Ini bukan tuduhan sikit-sikit ni. Ini tuduhan besar. Maka kita kena nyatakan kebenaran. Kita kena nyatakan. Kerana benda ni membahayakan. Kerana bukanlah masalah apa orang kata, kita boleh baca tafsir Zamakhsyari, Khasyaf. Zamakhsyari itu Mu'tazilah. Betul lah, memang Zamakhsyari itu Mu'tazilah. Dan bila dia tulis kitab tafsir, kita boleh baca, no problem lah. Sebab kita tahu dia Mu'tazilah. Orang tahu dah, yang ni dia menyamar. Orang tak tahu. Orang duk ingat dia tokoh ahli sunnah, tapi dia mengkafirkan Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya tak ada masalah dengan Asy'ariyah. Ada orang ingat kita duk musuh dengan Asy'ariyah. Guru saya Asy'ariyah, Syekh Abdul Malik As-Sa'di. Saya belajar kitab Asy'ariyah, Syarah Aqidah An-Nasafiyah. Saya belajar. Ini bukan isu lawan apa, Salafi ke Asy'ariyah ke. Tak. Ini masalah dia
Dia mengkapirkan sahabat. Dia mengkapirkan tokoh yang diiktiraf. Sebab tu ulama jarh wa ta'dil bila ditanya tentang tokoh, apa yang kau nak kata pada tokoh ni? Az-Zahabi ke ditanya? Saya tak ingat. Tapi siapa baca kitab jarh wa ta'dil dia akan tahu. Kadang-kadang satu orang ulama jarh wa ta'dil ditanya tentang seorang tokoh, dia kata, "Mithla hadzal rajul yus'alanhu." Aku nak tanya aku lagi pasal tokoh ni. Patut tokoh ni komplain aku, bukan aku yang komplain dia. Sebab dia tokoh dah. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, tokoh yang telah banyak berjasa untuk Islam. Sekadar kemampuan dia di zaman tu, dia dah banyak memberikan sumbangan. Kita boleh mengkritik dia. Kita boleh mengkritik pandangan dia yang kita tak setuju. Tapi nak kata dia kafir, nak kata dia mujassim dan musyabbih, oi, ini tuduhan yang berat. Tak pernah disebut oleh ulama dulu. Jadi sebab itu, hari ni Asatizah duk cerita tentang pemikiran dia. Tak apalah nak baca buku dia, no problem. Tapi kena bagi tahulah ada pemikiran-pemikiran dia yang perlu kita berhati-hati. Yang kita kena berhati-hati. Sebab dia bukan mengkafirkan sekadar ulama-ulama baru ni. Dia kafirkan tokoh, sahabat dia pergi. Bahkan ada hadis dalam Sahih Muslim, dia kata khurafat, Israiliyat dalam Sahih Muslim, dia kata. Ini yang ni kita kena bersama. Tak apalah kita bergaduh kat gelanggang lain, tak ada masalah, tapi gelanggang ni kita kena sama. Maksud dia bukan gelanggang lah, makna di medan ni kita kena sama. Sebab kita nak ketika mana sahabat Nabi ditohmah, tak nak ke kita masuk kapal untuk membela sahabat? Bila saya kata dia mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Muawiyah, ada orang kata Muawiyah tu maksum ke? Tak boleh ke dikritik? Ini bukan masalah kritik. Kritik boleh. Ramai orang kritik Muawiyah. Tapi nak kata dia kafir, ni satu tuduhan yang berat. Nak kata dia munafik, tuduhan berat. Jadi sahabat-sahabat kena faham isu ni. Kita bukan bongkar untuk kita aibkan apa, tapi kita nak supaya umat berhati-hati dengan beberapa pemikiran dia. Yang mana yang bagus kita ambil lah. Yang mana yang bagus kita ambil. Tapi masalah dia tohmah tokoh-tokoh kita. Kita bersama, Salafi ke, Asy'ariyah ke, dia anggap tokoh Abul Hasan Al-Ash'ari, tokoh, tak boleh nak kata dia kafir. Bahkan dia kata Imam Ahmad juga. Imam Ahmad punya akidah pun akidah tajsim, akidah menjisim ke Allah, kafir lah. Siapa lagi yang tinggal daripada umat ni kalau tak dikafirkan? Kita boleh berbeza, tak ada masalah, kita boleh berbeza. Dalam perbahasan kita boleh berbeza. Tapi nak menghukum kafir satu-satu orang perlukan bukti yang kukuh. Kalau tak, pemikiran takfir, pemikiran mengkafirkan orang suka-suka akan muncul dalam negara ni. Kafir mengkafir cukup bahaya. Dia akan boleh membawa kepada pertumpahan darah. Ramai lagi tokoh lain Asy'ari yang bagus-bagus. Kitab-kitab Syekh Abdul Malik As-Sa'di bagus, bawa masuk, tak ada masalah. Saya jumpa bekas menteri Jordan. Ada sahabat kat belakang sama dengan saya. Saya tak nak sebut nama dia kan. Satgi dia boleh bagi penyaksian. Kami pergi jumpa bekas menteri agama Jordan. Nama dia Sheikh Ali Al-Faqir. Kami tanya dia pasal Syekh Hasan Saqaf ni. Dia menteri, bekas menteri. Saya kata, ya Syekh, ma ra'yuka fi Syekh Hasan Saqaf? Dia kata, ya Syekh, la tusammihi syaikhan. Ya Syekh, dia kata kat saya lah, oh ya Syekh, kau jangan panggil dia Syekh. Dia bukan Syekh. Dia sebut satu perkataan, saya tak boleh sebut kat sini.
Dia maki kawan ni, dia marah suruh. Jangan belajar dengan dia kata. Masalah dia ni. Saya tanya beberapa orang pensyarah yang merupakan AJK, ahli jawatan kuasa, ada jawatan dalam Rabitah Ulama bil Urdun, Ikatan Ulama di Jordan. Mereka juga mengatakan tolong hati-hati dan jaga-jaga dengan beberapa pemikiran dia ni. Tolong. Sebab tu kita kena perkenalkan. Ini bukan masalah kita nak membuka aib peribadi, ini bukan aib peribadi. Ini masalah kesilapan fatal dalam agama bila kafir mengkafir. Tak ada juga orang kata saya, apa ni buka dosa peribadi ni, aib peribadi. Ketika mana orang fikir macam mana nak defend sahabat, dia boleh fikir macam nak defend kawan ni. Masa kawan ni duk hina sahabat, hang tak kata itu dosa peribadi pula. Bukti kita bagi banyak dah. Saya letak teks daripada kitab Syekh Hasan Saqaf sendiri yang mengatakan Muawiyah munafik, yang mengatakan Abul Hasan Asy'ari kafir, Mujassim, Tajsim. Dia tak kata kafir, dia kata Tajsim, Mujassimah. Bila Mujassimah ni kafir lah. Mengatakan Allah tu macam ada jisim macam kita. Ada jisim. Kira kafir lah, menyamakan Allah dengan makhluk. Dia kata mana bukti? La haula wala quwata illa billah. Aku dah letak kat situ, hang tak baca nampaknya. Dah kita terjemah dah. Allah Ta'ala memberikan kita satu musibah, malas membaca kitab. Allah Ta'ala bagi kita satu nikmat, rajin membuka FB. Jangan malas baca benda dalam FB. Kalau tu pun malas juga, aku tak tahu nak kata apa. Jadi isu yang kita sedang bincang dalam 2-3 hari ini bukan isu yang biasa-biasa. Isu yang perlu untuk kita perhatikan sama-sama. Yang perlu kita berganding bahu sama-sama. Di mana pun kita berada, kapal mana pun kita berada, ada orang dia memilih jalan Asy'ariyah, ada orang dia memilih jalan Salafiyah untuk berakidah. Dia boleh untuk berbincang sesama sendiri, pilih mana jalan yang paling tepat. Tetapi untuk isu ni, kita kena duduk sekali. Kerana apabila sahabat ditohmah, yang mana generasi sahabat ni generasi yang dipuji dalam ahli sunnah, mereka ada kesilapan, tapi nak cerca mereka tak boleh. Silap. Kita banyak kritik riwayat Ibnu Abbas, kita kritik. Ada kita kritik riwayat Ibnu Abbas tersilap. Kita kritik, tak ada masalah nak kritik, tapi jangan kata kafir, jangan kata munafik, jangan. Kerana mereka telah buat banyak benda untuk Islam. Runtuh sahabat, runtuh agama Islam. Kerana mereka adalah jambatan kita kepada Nabi. Jadi sebab itu kita tak mau orang panjang lidah dengan sahabat. Tatawul lisan ala sahabah, benda tak boleh. Kritik tak apa, dengan bahasa ilmiah, dengan bukti. Tapi nak kata kafir, no. Kerana ijma' ahli sunnah, siapa yang diiktiraf sebagai sahabat, dia udul, dia adil, kredibilitinya tidak dipertikaikan, agamanya tidak dipertikaikan. Baik. Dan yang ketiga, sebelum kita habis pada hari ini, yang ketiganya adalah mutawatir amali. Yang ni disebut oleh Syekh Anwar Shah Kashmiri. Dalam kitab dia Faidul Bari, dia menyebut, dia kata ada satu lagi mutawatir yang tak disebut oleh orang sebelum-sebelum ni, tapi dia ada, iaitu mutawatir amali. Amalan yang mutawatir. Contoh hari ni orang Malaysia solat dengan orang India solat sama. Dari sudut rukunnya sama, berdiri, rukuk, sujud, tasyahud. Cuma ada angkat tangan, tak angkat tangan tu benda sunat lah, tapi rukunnya biasa, mesti baca Fatihah apa semua tu, lebih kurang sama lah. Yang ni dia kata amali. Tetapi sebahagian ulama moden hari ini tidak begitu setuju dengan pandangan dia, sebab dia kata mutawatir amali, dia melihat kepada amalan setempat zaman tu. Kerana mungkin orang zaman tu amalan dia bukan amalan yang datang daripada sunnah, bukan datang daripada hadis yang sahih. Kadang-kadang amalan dia datang daripada dalil yang lemah, daripada rekaan manusia. Maka sebab itu ulama tak setuju dengan Imam Malik yang menjadikan amalan ahli Madinah sebagai hujah. Maka pandangan ni ditolaklah.
Sebab itu kita tengok kitab-kitab yang biasa-biasa, ulum hadis dia akan sebut dua je, mutawatir lafzi dengan mutawatir maknawi. Okey. Bila kita kata hadis mutawatir ni ada ke tak ada? Ulama beza pendapat. Ibn Hibban dan juga Al-Hazimi mereka mengatakan tak ada hadis mutawatir. Ibn Salah juga kata terlalu sikit. Ibn Salah dalam muqaddimah dia kata sikit sangat hadis mutawatir. Ibn Hibban dan juga Hazimi kata tak ada. Ibn Hajar dia kata mana pula tak ada. Ibn Hajar, tengok tuan-tuan, kritik tak apa. Ibn Hajar tak setuju dengan Ibn Salah. Dia kata Ibn Salah kata sikit. Ini menunjukkan bahawasanya Ibn Salah tidak melihat banyak sanad, tidak bekerja dengan sanad. Itu tak apa, kita kritik tak apa. Tapi jangan kata Ibn Salah telah menjadi kafir. Jangan. Tak apa, tak setuju, tak betul dia kata. Pandangan Ibn Salah yang kata hadis mutawatir tu sikit tak betul dia kata. Ini menunjukkan bahawasanya Ibn Salah tidak bekerja. Qillatut tila'ihi 'ala al-ahadits wal asanid dia kata. Ibn Salah terlalu sikit tak banyaklah pendedahan dia terhadap sanad dan hadis. Sebenarnya dia kata ada adat la ba'sa bihi. Ada beberapa bilangan yang yang banyak juga dia kata. Hadis mutawatir ni bahkan Suyuti menulis satu kitab, Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Ahadis Al-Mutawatirah. Dia kumpul hadis-hadis mutawatir dalam satu kitab. Ada hadis mutawatir ni, walaupun Ibn Hibban dengan Hazimi kata tak ada, sebenarnya memang ada. Seperti hadis melihat Tuhan di hari kiamat, Tuhan turun sepertiga malam akhir. Hadis-hadis ni mutawatir. Hadis azab kubur, hadis dajjal. Okey. Ada soalan? Komen? Kritikan? Silakan. Boleh tak kita kata sahabat fasik? Ulama hadis kata sahabat ni dia bukan, bila kita kata sahabat ni adil, bukan maksud dia maksum. Dia buat dosa ke? Uthman bin Maz'un minum arak. Mughirah bin Syu'bah kena sebab dia tuduh Abu Bakrah kena sebab dia tuduh Mughirah berzina tanpa bawa 4 saksi. So dia kena qazaf 80 kali sebatan zaman Umar. Bukan kita nak kata sahabat tu bila adil dia tak buat dosa. Dia buat dosa kadang-kadang. Ma'iz pun sampai matilah kena rejam kan. Tapi bila kita kata sahabat tu adil, maksud dia sahabat tu dia tidak berbohong dalam agama dan tidak membenci agama. Sahabat tu umana, orang yang amanah dalam menyampaikan agama. Kerana tidak ada bukti sahabat itu berbohong walaupun sekali. Silap ada. Ada tak sahabat yang fasik? Ada perbahasan di kalangan para ulama. Ada seorang sahabat tu memang ada, Ibn Ma'in tak silap dia hukum sebagai fasik, tetapi bukan majoriti, hanya adat qalil jiddan, mana nadir, terlalu ganjil. Itu pun dia tak bohong lah, masalah dia peribadi dia. Tapi bukan kita hukum semua sahabat. Ada seorang tak silap. Itu pun masih lagi ulama beza pendapat. Adakah dia benar-benar sahabat ataupun tidak? Sebab tak glamour dia pun. Tak ada riwayat pun dia riwayatkan hadis. Tapi kalau sahabat yang sebesar Muawiyah, yalah dia ada silap dia lah. Bila dia tak setuju dengan Ali tu pun dia ada silap juga kan. Tapi dia tak bolehlah kita nak kata dia kafir, ataupun tak boleh kita nak kata dia munafik. Dia silap lah. Dia silap. Tetapi saya sendiri tanya pada Syekh Shu'aib Al-Arnaud tentang Muawiyah ni. Sebab ada orang tuduh Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengkafirkan Muawiyah. Ada seorang ustaz Melayu, dia kata Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengkafirkan, tak silap dia kata, mengkafirkan Muawiyah dan mengatakan Muawiyah ni minum arak. Dia sebut, dia mention Syekh Shu'aib Al-Arnaud.
Jadi saya pergi tanya Syekh Syuaib Arnaud. Masa tu saya belajar PhD tak habis. Saya pergi tanya sebab setiap minggu saya ada kelas dengan Syekh Syuaib Arnaud. Baca Nuzhatun Nazar, syarah kepada Nukhbatul Fikar ni. So saya tanya, Syekh, betul ke Syekh kata Muawiyah ni minum arak dan Muawiyah ni jahat? Seperti mana dakwaan setengah pihak, dia kata, demi Allah, ini buhtan, ini fitnah terhadap aku. Orang yang cakap, kena ingat, kita ada satu hari kita akan duduk berdiri di hadapan Allah. Muawiyah satu pemimpin yang baik. Dia ada silap, ya, dia ada silap ketika mana dia berperang dengan Ali. Tetapi kebaikan dia telah menelan keburukan dia dan kesilapan dia. Dia seorang pemimpin, lepas subuh dia baca Quran. Pemimpin yang baik. Tak boleh kita kata dia kafir. Lepas tu ustaz tu datang Jordan. Ustaz yang tuduh tu datang Jordan. Saya ingat dia lupa kot. Dia ingat Syekh Syuaib ni dah mati, rupanya hidup lagi orang tua tu. Kalau tuduh orang mati senang, tak payah nak jumpa-jumpa. Jadi bila dia mari Jordan, anak murid dia kata nak pertemukan saya dengan dia. Saya kata ahlan wa sahlan, boleh jumpa saya. Dia turun pergi Mu'tah. Saya kata saya ada di Amman, mari jumpa saya, boleh jumpa, tak ada masalah. Dan saya nak bawa dia pergi jumpa Syekh Syuaib. Tanya depan-depan, tak dan. Dia kata tak sempat sebab dia nak pergi makan mansaf. Orang Jordan tahu kan, tak sempat lah, mana mungkin ada urusan lain. Tapi saya dengar cerita dia makan lah mansaf Jordan tu. Tak sempat jumpa. Kalau tak kita nak bawa dia jumpa Syekh Syuaib Arnaud, tanya dia. Sebab kadang-kadang kita mendakwa satu orang, sebut satu benda, orang tak sebut pun. Sebab khabar itu kena tabayun lah, kita kena semak sebab belum sampai tahap mutawatir. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Saya tak boleh lama hari ni sebab saya ada appointment lagi. Terima kasih banyak atas jemputan. InsyaAllah pada bulan depan kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.